Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya, Dr. Ayu Elmos di ruangan YouTube channel saya. Jadi pada kali ini, saya nak bincangkan isu ataupun saya nak borak isu pasal bagaimana ataupun apa tips untuk menjaga hati. Okey, kerana kita tahu pada dunia sekarang ni, dunia yang penuh pancaroba, dunia yang saya anggarkan sebagai dunia akhir zaman. Okey, kita terdedah dengan macam-macam benda. Kita terdedah dengan pancaroba, dugaan, cabaran yang boleh merosakkan hati kita. Sekiranya kita tak dapat handle setiap dugaan, cabaran dan apa-apa benda yang berlaku dalam hidup kita dengan sempurna. Jadi mungkin saya boleh bagi 5 tips kat di sini macam mana cara untuk kita menjaga hati kita. Okay, saya sendiri pun masih belajar dan saya kongsikan benda ni pun untuk saya sama-sama praktiskan lagi dalam kehidupan saya yang mendatang. Okay, tips yang pertama, okay, memaafkan diri kita sendiri. Ini yang paling penting. Okay, bila kita maafkan segala apa yang pernah berlaku dalam hidup kita, kita maafkan dosa-dosa silam yang pernah kita buat, tak kisah dosa kepada manusia, dosa kepada Allah, kan, dosa kepada sesama makhluk yang lain, dengan syarat kita bertaubat, ya, kita tak nak ulangi benda tu lagi. Jadi kita maafkan diri kita kerana kita kena sedar yang kita cuma manusia biasa. Kita cuma manusia yang memang selalu melakukan kesilapan dan Allah sentiasa ada bersama kita untuk memberi kesedaran. Okey, secara direct atau indirectly Allah akan bagi kesedaran kepada kita untuk perbetulkan kesilapan kita. Jadi bila kita sendiri dah maafkan diri kita, insya-Allah hari-hari yang kita lalui, setiap perkara yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan hati yang tenang, ya, hati yang tiada rasa gundah, hati yang tiada rasa bersalah, tiada rasa keluh kesah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga hati kita juga. Okey, bila ada sesuatu keadaan yang membuatkan kita nak marah, ada satu situasi yang menyebabkan okey, saya ambil contoh, berlaku perdebatan antara kita dan rakan kita. Okey, mengenai sesuatu perkara. Macam mana kita nak jaga hati kita adalah dengan berdiam diri. Okey, sekiranya kita tengok situasi tu dah tegang, okey, kita dah cuba pertahankan kita punya idea, contohnya, tapi benda tu tak jalan juga. Okey, benda tu macam ke arah sesuatu yang tak best. Okey, kita macam dah nak bergaduh dengan kawan kita tu ataupun dengan satu kelompok kumpulan kan, contohnya kan. So bagi saya, benda macam ni memang akan merosakkan hati, memang akan mengganggu kehidupan saya. Apa yang saya buat, saya cuma berdiam diri. Okey, sekiranya saya tengok situasi tu takkan jadi elok dengan perdebatan, saya akan berdiam diri. Okey, tiada guna kita berdebat. Akhirnya kita juga yang sakit hati, kita juga yang jadi macam anxiety kerana kita cuba nak pertahankan apa yang kita cakap. Okey, berdiam diri, muhasabah diri balik. Kalau macam Islam cakap, kalau kita tengah marah, masa tu kita berdiri, kita duduk, kan. Bila kita masa tu kita duduk, mungkin kita kebaring. Dan yang paling afdalnya kita pergi ambil wuduk. Okey, ini saya cerita dekat tuan-tuan dan puan-puan untuk saya amalkan juga. Sebab saya pun kadang-kadang lupa. Kalau tengah marah ke apa kan, tak ada nak pergi ambil wuduknya, tak ingat pun nak ambil wuduk. So mungkin kita boleh praktiskan benda ni dalam kehidupan kita, iaitu setiap kali kita rasa nak marah, berdebat dengan orang, kita berdiam diri dan kita amalkan apa yang Islam suruh. Okey. Yang ketiga, tips untuk menjaga hati untuk menjadi bahagia adalah dengan tidak merungut dengan percakapan, ataupun sekarang ni kita di zaman social media, kan, kita tidak merungut dengan buat posting benda-benda yang pelik di social media terhadap sesuatu perkara. Okey, kita rasa kita nak luahkan perasaan kita kan dengan buat macam-macam posting, kutuk ni, kadang-kadang kita cakap tak puas hati dengan kehidupan kita, kita terus post dekat social media, which is benda tu tak elok pun. Okey, orang akan pandang serong kat kita, satu. Okey, dalam masa yang sama kita bukannya akan rasa bukannya akan rasa lega lepas tu, tapi lama kelamaan kita akan rasa macam
Macam awal-awal mungkin kita rasa macam aku seronok dapat luah kepada orang semua benda yang aku tak puas hati, contohnya. Lama kelamaan bila kita fikir balik, kita akan rasa malu. Kita akan rasa macam kalaulah benda tu benda yang apa yang kita tak puas hati tu tiba-tiba salah kan. Contohnya salah. Dan kita rasa malu sebab kita dah war-warkan benda tu kat orang. So kat situ kita tak nak ada penyesalan. Bila kita dah bermacam-macam kita komen, bermacam-macam kita kutuk orang ni, kutuk orang tu, ataupun cakap tak puas hati dekat siapa-siapa di social media. Jadi berbalik kepada tips yang kedua, macam bila kita marah, kita berdiam diri. Sama juga kalau kita rasa nak merungut, kita rasa nak tak puas hati terhadap sesuatu kan, tak perlulah kita terlampau menunjukkannya di social media. Kalau untuk panduan orang, kalau apa yang kita nak beritahu tu untuk panduan dan ayat-ayat yang kita gunakan tu bagus dan baik, itu tak salah bagi saya lah, tak salah kan. Tapi sebaik-baik tempat untuk kita mengadu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah mengadu dekat Allah, kita cari kawan-kawan yang terdekat yang kita percayai. Bukan social media, kawan-kawan yang dekat untuk kita ceritakan apa-apa benda yang kita tak puas hati, ataupun family. So itu yang ketiga kan. Ketiga. So yang keempat, untuk kita jaga hati kita sendiri, jangan pernah ada prasangka buruk kepada orang lain. Benda yang keempat ni, tips yang keempat ni saya rasa agak susah untuk kita buat. Saya cakap kat diri saya sendiri juga. Bila kita dah pernah ada history dengan orang tu kan, so kita susah dah nak berprasangka baik dengan dia. Kita skeptical terhadap apa yang dia buat lepas tu. So which is benda ni tak elok. Akan menyebabkan hati kita makin parah lah. Orang katakan makin busuk. So jangan letak prasangka buruk kepada orang. Setiap tindakan yang orang lain buat, kita jangan pertikaikan. Kita cakap dalam hati kita, tak apa, niat dia, keikhlasan dia hanya Allah yang tahu. Kita cuma manusia biasa. Kita tak boleh nak kata kita betul dan mereka salah. Kerana bila kita buat benda tu, percayalah cakap saya, hati kita tak akan tenang. Hati kita selalu fikir pasal benda tu. Hati kita selalu cakap, aku tahu dia ni salah, aku tahu dia ni ada udang di sebalik batu. Bila kita buat benda macam tu, hati kita akan rasa tak tenang dan rasa hidup ni tak adil. So tips yang terakhir, tips yang kelima, mungkin payah juga nak buat yang ni, memaafkan orang lain. Of course dalam hidup kita akan berlaku bermacam-macam benda, bermacam-macam dugaan, cabaran. Untuk kita jaga hati kita sendiri. Bila perkara tu dah berlalu, perkara tu dah jadi sejarah dalam hidup kita, cuba memaafkanlah orang yang pernah buat salah dengan kita. Maafkan segala apa yang pernah terjadi. Ingat dalam diri kita, kita manusia biasa. Orang yang buat salah dekat kita pun manusia biasa. Allah hadirkan dia asbab untuk Allah tunjuk kepada kita, untuk Allah beri kita satu kekuatan hati untuk memaafkan dia. So ini perkara yang paling penting dalam usaha kita untuk menjaga hati kita sendiri. Maafkan orang lain. Yang pertama tadi, maafkan diri kita. Yang kedua, bila kita marah, kita senyap. Yang ketiga, jangan terlampau banyak mengadu perkara-perkara yang tak elok di social media. Yang keempat, jangan berprasangka buruk kepada orang. Dan yang kelima, maafkan kesilapan orang lain. Jadi dengan itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Semoga kita semua dan diri saya sendiri dapat amalkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, untuk kita dapatkan satu kehidupan, satu perasaan dan satu seketul hati, orang panggil seketul hati yang tulus dan ikhlas dalam mengharungi dugaan cabaran di dalam hidup ini. Jadi sehingga itu, jaga diri, patuhi SOP, sentiasa ingat yang dengan adanya pandemik COVID-19 ni, Allah nak suruh kita berjaga-jaga. Allah nak uji juga tahap kesabaran kita. Jadi terus bersabar, terus berusaha untuk kita sama-sama menang dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Dan sehingga itu, jaga hati semua. Salam kasih sayang. Kita jumpa lagi di dalam video-video saya yang akan datang.
boleh like, komen dan subscribe YouTube channel saya sekiranya anda suka dengan video-video yang saya buat. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kasih sayang dari Lady Made of Steel.